بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dapat hadir ke dalam majlis ilmu pada hari yang penuh barakah, iaitu pada hari Khamis, yang didoakan keberkatannya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma barik li ummati yaumul khamis, ataupun fi bukuri yaumil khamis, pada pagi hari Khamis. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berkati pagi kita dan berkati kehadiran kita dalam majlis ilmu ini, yang mana di dalamnya dibahaskan, disebutkan sedikit sebanyak daripada makna-makna yang dapat difahami daripada perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalamullah, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita masih lagi dalam surah Al-Ghashiyah pada ayat lisa'iha radiyah fi jannatin 'aliyah la tasma'u fiha laghiyah fiha 'ainun jariyah fiha sururun marfu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariqu masfufah wa zarabiyyu mabthuthah. Bersambung daripada ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan banyak ataupun wajah-wajah pada hari itu, iaitu hari kiamat, berseri-seri, mereka senang kerana usahanya. Dalam syurga yang tinggi, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna, di dalamnya ada mata air yang mengalir, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan dan gelas-gelas yang terletak di dekatnya, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun, dan permaidani-permaidani yang terhampar. Nah, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan keadaan orang-orang yang sengsara, maka dia selanjutnya menceritakan orang-orang yang bahagia, di mana dia menceritakan wujuhun yauma idzin, wajah-wajah pada hari itu, yakni pada hari kiamat, na'imah, berseri-seri. Artinya orang yang memperolehi kenikmatan itu dapat dikenali. Hal itu diperoleh kerana usahanya, mengenai firman Allah, lisa'iha radiyah, mereka senang kerana usahanya. Sufyan berkata, yakni telah menyukai, meridai amal perbuatannya. Fi jannatin 'aliyah, dalam syurga yang tinggi, yakni sangat tinggi, penuh kemegahan. Di dalam kamar-kamar mereka merasa aman. La tasma'u fiha laghiyah, tidak kamu dengar di dalamnya perkataan yang tidak berguna. Maksudnya di dalam syurga yang menjadi tempat tinggal mereka itu, engkau tidak akan mendengarkan ucapan yang tidak membawa manfaat. Fiha 'ainun jariyah, di dalamnya ada mata air yang mengalir, ini mengalir. Dan kalimat itu nakirah, dan yang dimaksudkan bukan hanya satu mata air, melainkan hal itu merupakan jenis, iaitu bahawa di dalam terdapat banyak mata air yang mengalir. Fiha sururun marfu'ah, di dalamnya ada tahta-tahta yang ditinggikan, yakni tinggi, penuh dengan kenikmatan, banyak permaidaninya, dan dengan tiang-tiang yang tinggi, yang di atasnya terdapat bidadari-bidadari. Mereka berkata, jika wali Allah itu duduk di atas tahta-tahta yang tinggi tersebut, maka tahta-tahta itu akan bergerak merendah untuknya. Wa akwabun mawdu'ah, dan gelas-gelas yang didekatkan, yakni bejana-bejana untuk minum selalu tersedia, yang menunggu siapa sahaja yang hendak meminumnya, dengan dilayani oleh pelayannya. Wa namariqu masfufah, dan bantal-bantal sandaran yang tersusun. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, an-namariq berarti bantal-bantal,
Dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa zarabi mabthusah, dan permaidani yang terhampar. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan erti hamparan, bererti hamparan. Demikian juga yang dikatakan oleh Ad-Dhahhak dan beberapa ulama lain. Dan makna kata mabthusah bererti di sini dan di sana bagi orang yang hendak duduk di atasnya. Naam. La ilaha illallah. Pada pengajian yang lalu kita sebutkan sedikit sebanyak tentang makna-makna lisa'iha radiyah. Lisa'iha radiyah, iaitu amal perbuatan mereka itu diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat mereka diridai, puasa mereka diridai, zakat mereka diridai, kehadiran mereka di dalam majlis-majlis zikir dan majlis ilmu itu diridai, dan segala perkara yang dilakukan oleh mereka itu diridai, diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga balasan daripada penerimaan dan keridaan Allah daripada amalan mereka itu, mereka diletakkan di dalam tempat yang dijadikan tanda keridaan Allah Subhanahu wa taala, iaitu syurganya Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Naam. Dan orang-orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ini, iaitu mereka ini bukan khusus berada di suatu tempat, akan tetapi mereka di mana-mana tempat mereka berada, selagi mana mereka menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, rida atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mahmakan apa-apa pun keadaan yang mereka berada. La ilaha illallah. Kemudian kita sebutkan pada pengajian yang lalu bahawa Asiyah bint Muzahim, isteri kepada Fir'aun, yang hidup di dalam istana Fir'aun, yang melihat segala harta dunia, yang melihat segala askar-askar yang ramai, melihat segala kekayaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, yang dipinjamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Firaun, akan tetapi tidak terkesan dengan perkara tersebut, bahkan hatinya masih lagi menginginkan keberadaan, kedekatan bersama Allah Subhanahu wa taala, yang mana menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam ramai-ramai orang yang berada di dalam istananya Firaun, yang mengambil Firaun sebagai Tuhan dan sebagainya. Akan tetapi hati-hati yang dilindungi oleh Allah, yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala itu, di mana saja mereka berada, akan berada di dalam inna ibadi laisa laka alaihim sultan, sesungguhnya hamba-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala, laisa laka alaihim sultan, kamu tidak mempunyai kuasa ke atasnya, iaitu syaitan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga syaitan tidak dapat mengawal kita dan tidak boleh mempermainkan kita dengan bisikan-bisikannya. Amin ya rabbal alamin. Nah, jadi lisa'iha radiyah, iaitu daripada apa-apa yang melakukan mereka itu, keinginan mereka hanyalah untuk meridai Allah Subhanahu wa taala. Apa-apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan keridaan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh bahagialah orang-orang yang mendapat keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila Allah Subhanahu wa taala rida kepada kita, maka diberikan keridaannya itu, ditunjukkan keridaannya di dunia lagi sebelum di akhirat. Wa hadzal ma'na ja'ana ma sabaqa li sayyidina Abi Bakar qad anfaqa amwalahu fi sabilillah. Dan makna-makna yang disebutkan tentang keridaan Allah ini telah disebutkan pada pengajian yang lalu, yang terdahulu, daripada surah Al-Lail, di penghujungnya, yang mana diceritakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh daripada hartanya ke jalan Allah Subhanahu wa taala, dan rida dan rasa cukup, rasa tenang dengan apa-apa yang berbaki daripada hartanya untuk tanggungannya. Ya, ini apa-apa yang diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah untuk keridaan Allah, dan apa-apa yang berbaki, yang tertinggal untuk dirinya dan ahli keluarganya, beliau rida untuk hidup dalam keadaan yang sederhana. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Nabi berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, antaradin anni fi faqrik am sakhit, wahai Abu Bakar, adakah kamu rida
dengan keadaan kamu, yakni selepas kamu menginfakkan rezeki kamu ke jalanku, adakah kamu rida dengan hidup dalam keadaan susah, ataupun kamu murka, ataupun kamu tidak rida. Faja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Abu Bakar, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan mengkhabarkan kepadanya apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rasulullah a'ala rabbi askhat. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, adakah ke atas Tuhanku aku tidak rida? Naam. Ana an rabbi radin, ana an rabbi radin, ana an rabbi radin. Ya Rasulullah, aku rida terhadap Tuhanku, aku rida terhadap Tuhanku, aku rida terhadap Tuhanku. Fa anzalallahu wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa bitigha wajhi rabbihil a'la wa la sawfa yarda. Wa hakadha, orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersifat rida, bersifat menerima dengan tenang hati akan ketentuannya Allah Subhanahu wa taala, hanya menginginkan akan keridaan dengan apa-apa yang mana di dalamnya terdapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadha sunnatullah fi man talaba ridah, dan inilah sunnatullah, inilah cara-cara tertib yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan bagi mereka-mereka yang mencari keridaan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mereka-mereka yang mencari keridaan Allah ini di kehidupan dunia lagi, Allah Subhanahu wa taala telah redha kepada mereka dan menunjukkan keredaannya kepada mereka. Wa indal wafa ila an yantahi. Naam, dan keridaan Allah Subhanahu wa taala ini berterusan sehingga di dalam kubur, di padang mahsyar, di dalam syurga, sehinggalah mereka akan diperdengarkan satu perkataan yang mana menunjukkan kejayaan yang abadi, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada ahli syurga, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku memberikan kepada kamu keridaan aku yang mana selepas ini tidak ada kemurkaan selama-lamanya. Aku memberikan keridaan aku kepada kamu yang mana selepas ini tidak akan ada tidak akan ada kemurkaan selama-lamanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan daripada firman yang sangat mulia ini di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh in kanu mu'minin. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam adalah yang paling berhak untuk kita mencari keridaan mereka jikalau kita benar-benar beriman. Tanda keimanan kita kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah maksud hidup kita ni adalah untuk mencari keridaan mereka dengan mentaati sebaik mungkin perintah dan meninggalkan sebaik mungkin larangan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengikuti daripada sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada keridaan yang lebih mulia yang singgah dalam hati mereka melainkan keridaan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan tentang salah seorang daripada orang alim, yakni Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, yakni apabila beliau menziarahi salah seorang daripada ulama pada waktu itu, kana fi akhir ayyam wa ma'ahu ba'dul amrad, yakni orang alim ini di penghujung hayat mereka, yakni seperti biasa, yakni apabila telah sampai umur yang lanjut maka terdapat sedikit sebanyak kesakitan yang dihadapi. Wa kana fi hadithihi ma'ahu qul ashhaduka anni radin. Maka orang alim yang ditimpa kesakitan yang telah berumur ini mengatakan, saksilah bahawa aku rida dengan setiap daripada ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan apa-apa yang berlaku ke atasku, yudhiquhum ladzatar ridha wa hum fi dunya. Ya, ini sewaktu mereka berada di atas muka bumi ini mereka rida dengan keadaan apa-apa keadaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sayyiduhum qal, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sewaktu berdakwah di Taif dan sewaktu selepas itu dizalimi, dicaci maki, dilimpar dengan batu dan sebagainya, yang didoakan ataupun yang disebutkan di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illam yakum bika alayya sakhatun fala ubali. Ya Allah, jikalau apa-apa yang berlaku ini tidak menyebabkan engkau murka kepada aku, ya Allah, aku tidak kisah. Yakni kalau semua orang nak baling, semua orang nak zalimi aku, semua orang nak benci aku, semua orang tidak suka kepada aku, akan tetapi jikalau engkau seorang saja suka, ya Allah, akan aku, maka aku tidak kisah daripada kebencian yang orang lain. Qala Sayyidina Musa wa ajiztu ilaika rabbi litarda.
Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita keridaan-Nya, amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang tempat yang diciptakan kepada untuk orang-orang yang Allah redha. Yang ini Allah ciptakan tempat yang menunjukkan keridaan-Nya kepada daripada hamba-hambanya. Fi jannatin aliyah, di dalam syurga yang tinggi. La ilaha illallah. Apa-apa yang boleh kita bayangkan, apa-apa yang manusia boleh bayangkan daripada kenikmatan, daripada apa-apa yang jin boleh bayangkan daripada kenikmatan, apa-apa yang malaikat boleh bayangkan daripada kenikmatan, bahkan sesiapa pun yang mempunyai nafas, yang hidup, yang boleh membayangkan sesuatu kenikmatan itu, liyatasawwar ma yatasawwar wal jannah a'la mimma yatasawwarun. Apa-apa pun yang mereka boleh bayangkan, maka syurga itu lebih indah, lebih hebat, lebih nikmat daripada apa yang mereka mampu untuk bayangkan. Fiha ainun, fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di dalam syurga itu adalah terdapat perkara-perkara yang mata tidak pernah lihat, telinga tidak pernah dengar, dan tidak pernah terlintas pada fikiran manusia. La ilaha illallah. Nabi SAW, hatta malaikat-malaikat yang berada di dalam syurga, yang ditugaskan untuk mencipta ataupun untuk membina daripada syurga ini, mereka sendiri tidak tahu apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan-kenikmatan yang diberikan kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Yakni mereka hanya dapat melihat daripada zahirnya, akan tetapi apa yang tersembunyi di sebalik kenikmatan zahir itu, mereka tidak tahu. Naam, jadi Nabi SAW setiap kali menceritakan tentang kenikmatan syurga, Nabi SAW akan mengatakan ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar, iqra'u in syi'tum. Maka bacalah ayat Allah Subhanahu wa taala kalau kamu kehendaki, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tidak ada satu nyawa pun yang mengetahui apa-apa yang tersembunyikan, yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada perkara-perkara yang menyenangkan hati atau yang menyejukkan mata sebagai balasan daripada apa yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Naam, dan disebutkan di dalam hadis, dan insya-Allah bulan Ramadan, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umat Islam ini tidak lama lagi akan tiba. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur kita sehingga kita dapat masuk ke dalam bulan Ramadan dalam kesihatan yang sempurna, dalam keadaan semangat yang sempurna daripada awal sampai akhirnya Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Maka apabila setiap tahun apabila tiba bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan berfirman kepada syurga dengan mengatakan tazayyani wa tawassa'i li ummati Muhammad. Hiasilah diri kamu dan luaskanlah diri kamu untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini dunia yang syurga yang telah indah itu setiap tahun akan ditambahkan keindahannya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan bagi kita yang untuk jadi daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta lamma taqabalu hadhihi al-iradah al-ilahiyyah wa hadhihi al-ibraz min hadratir rahman min hadha sir annahu yuridu ikraman liman sya' min ummati Muhammad yaqul ba'd mawdi' al-jannah ij'al lana nasiban min ibadika fi hadha ash-shahr. Sehingga dikatakan bahawa hatta tempat-tempat di dalam syurga minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jadikanlah tempat aku ini duduk di dalamnya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syurga sendiri minta kepada Allah, ya Allah, muliakanlah bilik aku ataupun tempat aku ini dengan diletakkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataupun dengan mereka-mereka yang beribadah, yang berlumba-lumba dalam menunjukkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan. Yaqulul hur, begitu juga dengan bidadari-bidadari mengatakan, ya Allah, jadikanlah kami daripada suami-suami yang mana yang berlumba-lumba dalam melakukan kebaikan, kebajikan dalam bulan Ramadan Mubarak. Kam yuktab min mawatin fi syahri Ramadan. Nah, ini berapa orang yang akan mendapat tempat di dalam syurga ini dengan keberkatan Ramadan. Nusajil min ahli jannah makana ismuhum midawan ahli jannah qabla syahr. Nama mereka itu sudah ditulis untuk menjadi ahli syurga sebelum masuk lagi bulan Ramadan. Tazayyani wa tazakhrafi tuftah abwabuha falam yughlaq min
min abwabiha asy-syahr kullah. Yang ini dibukakan pintu-pintu syurga ini sepanjang bulan Ramadan. Tidak ada satu pun yang tertutup daripada pintu syurga Allah Subhanahu wa taala, dan ada juga satu pintu yang khusus untuk mereka-mereka yang berpuasa, iaitu Babur Rayyan. Babur Rayyan merupakan pintu yang mana tidak masuk di dalamnya melainkan mereka-mereka yang berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang berpuasa dengan hakikat puasa, dengan sebenar-benar puasa. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadis khamsun yuftir nasawm, 5 perkara yang membatalkan puasa, ataupun sebahagian ulama mengatakan yang membatalkan pahala puasa. Yang pertama adalah al-kadhib, dusta. Yang kedua an-namimah, iaitu mengadu domba. Yang ketiga al-ghibah, mengumpat. Yang keempat syahadatuz zur ataupun al-yamin al-kadhibah, penyaksian yang palsu. Dan yang kelima an-nazar al-haram, iaitu melihat kepada perkara-perkara yang haram, waliyadzubillahi tabaraka wa ta'ala. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man lam yada' qaula zur wal amal bih falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan amalan yang keji, maka Allah Subhanahu wa taala juga tidak berhajat daripada menerima. Falaysa lillahi hajatun an yada', maka Allah Subhanahu wa taala pun tidak kisah untuk meninggalkan daripada amalan dia yang meninggalkan makan dan minum. Hatta puasa itu tidak disebutkan. Ya, ini daripada segi zahir dia tu, dia meninggalkan makan dan minum, itu pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dipanggil ianya sebagai puasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pasang niat kita sepanjang bulan ini, sebelum masuk bulan ini lagi, kita dah latih diri kita agar supaya kita tidak mengatakan daripada perkara-perkara yang sia-sia, kerana antara perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu orang-orang yang berpuasa ini samtuhu zikrun. Orang-orang yang berpuasa, dia berdiam diri itu sudah dikira zikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naumuhu ibadah, dan tidur mereka itu dikira ibadah. Ini kalau rasa sangat macam nak mengumpat, nak cakap benda yang tak betul dan sebagainya, nak lihat daripada perkara-perkara yang haram dan sebagainya, lebih ahsan tidur, kerana tidur itu dikira sebagai ibadah. Wa du'auhu mustajab, doa orang-orang yang berpuasa ini sepanjang hari dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutamanya wa inda iftarih, terutamanya sewaktu nak berbuka puasa. Maka jangan digunakan waktu sebelum berbuka itu untuk sibuk dengan juadah ataupun nak bercakap-cakap dan sebagainya. Bahkan kita gunakan masa itu untuk berzikir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan bahawa doa-doa tersebut dengan sangkaan, dengan berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana doa tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah wa amaluhu mudha'af, dan amalan mereka dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tuliskan nama-nama kita di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala dengan keberkatan bulan Ramadan, dan dijadikan kita daripada mereka-mereka yang khusus, VIP daripada ahli syurganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha illallah. Fi jannatin aliyah, tempat yang tinggi, tempat yang mulia, tempat yang agung. Bagi mereka-mereka yang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di atas dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala nak menarik pandangan kita, nak menarik perhatian kita, nak menyukakan kita kepada syurganya. Maka diceritakan apa yang terdapat di dalam syurga. La tasma'u fiha laghiyah, tidak didengar ataupun tidak dengar di dalamnya daripada perkara-perkara yang melalaikan ataupun yang tidak berguna. La tasma' tilkal wujuh laghiyah wala batilah wala su'. Tidak, wajah-wajah yang berseri-seri tadi tidak akan mendengar di dalam syurga daripada perkara-perkara yang melalaikan, daripada perkara-perkara yang salah, daripada perkara-perkara yang berdosa. Wala man fi tilkal jannah. Orang-orang yang berseri-seri wajah mereka, dan juga orang-orang yang berada dalam syurga, yang mana kesemua orang syurga ini wajah mereka berseri-seri. Wala tusma' wala wujud lillaghwi wala wujud lillaghwi fiha. Tidak wujud pun perkataan-perkataan yang lara di dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang diperkatakan oleh ahli-ahli syurga? Apa yang diperkatakan oleh ahli-ahli syurga? Hadis, iaitu orang yang masuk ke dalam syurga ini, mereka akan mengatakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Keajaiban yang mereka dapati apabila dapat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka, dan asbab perkara-perkara yang mereka lakukan yang mendekatkan diri mereka ataupun yang menyampaikan diri mereka itu kepada nikmat tersebut. Atadzakkar yauma kadza, maka mereka akan berkata antara satu dengan lain, syuf, dekat dunia dulu kamu ingat tak kita pernah melakukan perkara tersebut, kita telah pergi ke tempat tersebut, kita telah hadir ke dalam majlis tersebut, kita telah salat di tempat tersebut, kita telah baca sebahagian daripada Al-Quran bersama orang-orang tersebut dan sebagainya. Maka mereka ingatkan kembali perkara-perkara baik yang mereka lakukan di atas muka bumi ini. Idzan famin syarif ma yukrimullah bihi ibadah an yatasamau anil lagwi wal rafath wal batil wasu wasab wasyatm. Jadi antara perkara yang mulia yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada seseorang adalah dibersihkan lidah mereka ini daripada perkara-perkara yang tidak penting. Yakni tidak bercakap perkara-perkara yang tak perlu, tidak bercakap daripada perkara-perkara yang kotor, tidak mengumpat, tidak mengadu domba, tidak menceritakan apa-apa sahaja yang didengarkan daripada orang lain. Wahakadha, lidah mereka ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan tidak mengatakan perkara-perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wa bidza tajidu wasata hadzal ard man law ishta ma'ahum. Begitu juga di atas muka bumi ini. Tanda-tanda orang yang tidak mendengar daripada perkara-perkara buruk di dalam syurga adalah apabila di atas muka bumi ini, kalau kamu hidup bersama mereka, duduk dengan mereka, kadang-kadang duduk seminggu, sampai sebulan, setahun, bertahun-tahun dan sebagainya, tak pernah kamu dengar perkara buruk yang keluar daripada perkataan mereka. Tak pernah mendengar, takkan kamu dengar perkara buruk yang keluar daripada mulut mereka. Fahum aqrabu an yakuna min hadzal mautin. Maka orang-orang seperti ini yang lidah mereka ini dibersihkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi ini, maka orang-orang macam inilah yang selayaknya untuk masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ma tasma' ghibah minhum. Duduk dengan mereka, tak pernah mereka sebutkan tentang keburukan orang lain. Wala sab, tak pernah nak caci maki tentang orang lain. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bahkan perkataan mereka itu semuanya yang indah-indah. Imtathalu amr rabb. Mereka ini mentaati daripada perintah Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wa qul li ibadi, katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, yaqulul lati hiya ahsan, sebutlah, cakaplah perkara-perkara yang terbaik daripada yang baik-baik. Ma yakhruj minhum illa ahsan, tidak keluar daripada mulut mereka kecuali yang terbaik. Hatta ada banyak perkara yang baik untuk dikatakan, hanya yang terbaik keluar daripada mulut mereka. Alaihim ridwanullah wa salamuhu alaihim. Sebahagian daripada orang salih memerhati daripada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar Abdul Aziz Khalifah, yang mana Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni, perkataan dia yang ini indah. Perkataan yang keluar daripada mulut dia semuanya yang baik. Hatta asabat fi ibtihi jarah, sehingga satu hari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ni terkena satu penyakit ataupun luka di satu bahagian daripada tangan dia. Dalam bahasa kita sebut, maaf cakap, ketiak. Kana indahu basrah faja'ala rajul yas'al min aina yakhruj basrah wal jarah. Maka satu orang datang berjumpa dengan Umar bin Abdul Aziz ini, tanya kepada dia, wahai Amirul Mukminin atau wahai Umar bin Abdul Aziz, ya ini daripada mana penyakit kamu ni datang? Maka apa yang disebutkan oleh Umar bin Abdul Aziz, dia kata daripada dalam tangan aku. Hatta perkataan, yakni maaf cakap, ketiak, dia tidak mahu ingin sebutkan. Maka dia kata daripada dalam tangan, yang dia isyaratkan itu kepada ketiak ni. Ma sami'a minhu, yakni hatta perkataan ibt dalam bahasa Arab, yakni ketiak itu ibt, maka hatta perkataan itu tidak keluar daripada mulutnya. Min tiqaihi atyabul kalam, kerana apa? Kerana memilih perkataan yang terbaik. Seperti dalam hadis Nabi SAW sebutkan, ya ini kehidupan aku ini baik untuk kamu, dan kematian aku ini baik untuk kamu. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, kamu hidup, kami faham kebaikan yang kamu berikan kepada kami, akan tetapi bagaimana pula selepas kewafatan kamu? Maka Nabi SAW mengatakan, ya ini dipersembahkan amalan kamu kepada aku. Kalau aku mendapati ini baik, maka aku akan bersyukur kepada Allah, akan tetapi kalau aku mendapati sebaliknya. Nabi tak cakap kalau aku dapati amalan kamu jahat. Nabi kata kalau aku mendapati amalan kamu itu sebaliknya. Wahakadha, Nabi memilih daripada perkataan-perkataan, tidak mengeluarkan daripada perkataan
tidak menggunakan daripada perkataan yang tidak elok kalau boleh digunakan perkataan lain yang lebih cantik maknanya. Wa hadha al-lafz ma yatalaffaz minhu fa kana huwa ashraf bani Umayyah khussa bil khasa'is. Maka Sayyidina Umar bin Abdul Aziz merupakan daripada kalangan Bani Umayyah yang diberikan kelebihan-kelebihan yang tidak diberikan kepada orang lain. Kama qal inna nafsi tawaqah. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz mengatakan bahawa hati aku ni sering menginginkan perkara yang lebih tinggi, yang lebih mulia, yang lebih indah. Kullama dhaqat syai' taqat ila ma huwa fawq. Apabila dia rasa daripada satu perkara yang indah, kemudian dia ingin yang lebih indah daripada perkara tersebut. Fatadhaqat min hadhihi dunya. Jadi apabila diberikan daripada keindahan dunia, kenikmatan dunia, maka dia ingin perkara yang lebih indah daripada perkara dunia, iaitu daripada perkara-perkara yang akhirah. Wa hakadha. La ilaha illallah. Daripada sini kita dapat fahami bahawa Nabi SAW mengingatkan kita tentang pentingnya untuk menjaga mulut. Ala adulluka ala malaqi dhalik kullih kuffa alaika hadha. Nabi kata, ya, ini cara untuk mendapatkan syurga adalah untuk menjaga daripada mulut kita. Fa inna man hasuna wa taba minhu al-hadith taba minhu al-qalb wal batin. Kerana mereka-mereka yang menjaga daripada menggunakan daripada perkataan-perkataan yang mulia, yang bercakap dengan percakapan yang baik, maka hati dan dalaman mereka akan menjadi baik. Fatabat muamalatullahi lahu. Maka baiklah muamalah Allah, baiklah pemberian yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Fama asra an yadhuq halawatal munajah. Dan orang-orang yang menjaga daripada perkataan mereka ini, tidak keluar daripada mereka kecuali yang baik, maka hati mereka menjadi baik. Apabila hati mereka menjadi baik, cepat untuk mereka merasakan kelazatan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, kelazatan membaca daripada kalamullah. Wa man kana yantiqu bil khabith, barang siapa menggunakan perkataan yang tidak elok, yang ini keluar daripada mulut mereka ini caci maki dan sebagainya, maka hati mereka menjadi kotor dan susah untuk mereka merasakan kelazatan bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana lidah mereka kotor dan kerana hati mereka juga kotor. Waliyad billahi tabaraka taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala bersihkan lidah kita, bersihkan hati kita, bersihkan mulut kita, sehingga tidak keluar daripadanya kecuali yang baik-baik, kecuali yang bersih-bersih, kecuali perkara-perkara perkataan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sifat ahli syurga ini tidak keluar daripada mulut mereka kecuali yang baik, dan tidak pula mereka dengar di sekeliling mereka kecuali perkara yang baik. Wa bidza tajidu majalis ahli alkhair wan nur wal ilm. Dan disebabkan itu, kalau kita hadir ke dalam majlis-majlis zikir, kita hadir majlis-majlis yang baik-baik, kita hadir bersama orang-orang yang baik-baik, orang yang berilmu, orang yang salih dan sebagainya, tidak dengar daripada mereka kecuali yang baik. Warisatan min sirri majalisil Mustafa, yang mana mereka ini mewarisi majlis tersebut daripada majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam majlis tersebut tidak ada perkara yang lara, tidak disebutkan perkara-perkara yang haram di dalam majlis mereka, tidak disebutkan tentang sifat-sifat orang-orang yang buruk di dalam majlis mereka. La yaghtab fil majlis, tidak diumpati sesiapa di dalam majlis mereka. Dan kita dapati dalam majlis mereka ini terdapat sakinah, terdapat ketenangan, dapat tama'ninah, begitu juga dapat tenang, ketenangan yang indah, yang luar biasa apabila kita menghadiri daripada majlis-majlis orang-orang salih, daripada majlis-majlis zikir dan majlis-majlis ilmu. Wa tata'ajab wa fil majalis yaqul sayyidina Muhammad idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Dan disebabkan ini, Nabi SAW mengatakan bahawa apabila kamu melalui daripada taman-taman syurga, maka singgahlah. Wa mariyadul jannah hilaquz zikr. Dan apabila ditanya apakah itu taman-taman syurga, maka dijawab ianya adalah daripada majlis-majlis zikir. La ilaha illallah. Maka apa-apa yang datang kepada kita daripada keburukan, maka itu adalah yang perkara tidak baik kepada kita. Ini apa-apa perkara yang datang kepada kita yang mendatangkan keburukan, maka itu tidak baik. Sawa'un kana insan mubasyara aw biwasati syarit. Sama ada apabila kita duduk dengan manusia, duduk dengan dia dengar perkara-perkara yang tak elok, maka itu tak baik untuk kita. Ataupun kita dengar recording, apa-apalah recording, dari kaset ke, kalau zaman dulu kaset, CD,
Apa-apa pun zaman sekarang pun ada macam-macam, ataupun tengok daripada TV, ataupun tengok daripada gadgets, apa-apa yang terkandung di dalamnya perkara-perkara yang kotor, perkara-perkara yang tak baik, perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat, maka itu adalah perkara yang tidak elok untuk kita. Wa wabalun, dan ianya merupakan satu ujian dan fitnah untuk kita. In milta ilaihi khifna alla yakuna min ahli al-makan alladhi la yasma' fiha laghir. Kalau kita suka, hati kita incline towards perkara-perkara tersebut, ditakuti kita tidak dapat jadi daripada mereka-mereka yang dapat duduk di dalam syurga, yang mana di dalam tidak didengari daripada perkara-perkara yang lara. Kalau dekat dunia ni kita suka perkara yang lara, waliyadzubillah, ditakuti kita tak dapat untuk berada dalam syurga, yang mana di dalam ni tidak ada tempat yang lara. Fahdhar min dhalik, maka hendaklah kita berjaga-jaga daripadanya. La tamil ila ahli lagh, jangan kita incline, suka, ada inclination untuk orang-orang yang cakap kepada perkara-perkara tidak penting. Wala majalisihim, dan juga tidak pula kita suka daripada majlis-majlis mereka. La ilaha illallah. Sekarang ni terkadang kita bayar untuk hadir dalam majlis-majlis yang lalai, yang melalaikan. Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kita, patutnya kita tak boleh suka dan tak boleh hadir dalam majlis perkara-perkara yang melalaikan kita, yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi sekarang ni kita bayar untuk duduk, untuk hadir dalam majlis-majlis yang melalaikan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Waliyadzubillah tabaraka wa taala. La ilaha illallah. Naam, wa ahaduhum yastadid kalimah khabitha fama ashadd azabuhum fil akhirah. Terkadang satu perkataan yang melalaikan ataupun satu perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala ini akan menyebabkan seseorang itu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala bertahun-tahun lamanya di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala mengkisahkan tentang betapa pentingnya perkataan-perkataan yang keluar ini daripada mulut. Disebutkan tentang orang-orang Yahudi yang menyebutkan daripada perkataan yang buruk. Allah melaknati mereka kerana perkataan yang keluar daripada mulut mereka. Walu'inu bima qalu, mereka dilaknat kerana perkataan yang mereka ucapkan. Nah, perkataan yang mereka ucapkan. Wa dzakara kalam at-tayyibin alladhi idza sami'u al-Quran. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang orang-orang yang apabila mendengar daripada Al-Quran, tara a'yunuhum tafidu min ad-dam, apabila mereka mendengar daripada bacaan Al-Quran, maka mengalirlah air mata daripada air mata di pipi mereka. Mimma arafu minal haq, kerana mereka tahu Al-Quran itu adalah benar, itulah kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan mereka berdoa, Rabbana amanna, ya Allah kami beriman, bima anzalta, dengan apa-apa yang kamu turunkan, wattaba'na rasul, ya Allah, dan kami mengikuti daripada ar-rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faktubna ma'asyahidin, maka tulislah kami daripada golongan orang-orang yang menyaksikan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sehingga ayat yang seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'athabahumullahu bima qalu, maka Allah Subhanahu wa taala mengganjarkan mereka atas sebab perkara yang mereka ucapkan daripada perkataan yang baik-baik. Jadi perkataan yang baik ini diganjarkan, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan sebaliknya perkataan yang tidak mendatangkan manfaat, apatah lagi perkataan-perkataan yang mendatangkan kemurkaan dan kelaknatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka orang yang menyebutkan daripada perkataan tersebut akan diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita kekuatan untuk untuk kita memilih daripada perkataan yang keluar daripada mulut kita, sehingga tidak mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW menceritakan betapa bahayanya perkataan yang keluar daripada mulut ini, sehingga dikatakan hal yakubun nas finnar, tidakkah kamu tahu bahawa perkara-perkara yang mencampakkan manusia di dalam neraka dalam keadaan telingkup, iaitu muka face down, illa hasaidu alsinatihim, kecuali daripada perkataan yang keluar daripada lidah mereka. Yang ini disebabkan lidah ini, beberapa perkataan daripada lidah menyebabkan kita tersungkur di dalam nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wa iyadzubillah. Wa innar rajul la yatakallam bi ridwanillah ma yadhun bihi an tablugh ma balagh yarfa bihi fil jannah darajat. Dan setengah-setengah manusia terkadang disebutkan perkataan-perkataan yang kadang-kadang dia rasa ianya satu perkara yang biasa sahaja, akan tetapi perkataan tersebut mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia akan diletakkan di dalam syurganya Allah dan ditinggikan darjatnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kerana Allah Subhanahu Wa Taala redha dengan perkataan mereka. Maka
betapa pentingnya. Ini beberapa perkataan mendatangkan keridhaan Allah, kita mendapat kebahagiaan, kenikmatan yang selama-lamanya dalam syurga. Begitu juga beberapa kalimah yang keluar daripada mulut ini, kalau mendatangkan kemurkaan Allah, kita akan tersungkur wali'adzbillah di dalam nerakanya Allah selama-lamanya. Kalimatun tayyibah nasar biha muslim. Terkadang kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, yang mana dengannya membantu orang Islam. Kita menyebutkan beberapa perkataan yang baik, yang mana dengannya kita membantu syariahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, beberapa perkataan yang kita ucapkan yang mana kita mendatangkan kegembiraan kepada orang Islam ataupun kepada mana-mana makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dengannya kita akan diberikan keridaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebaliknya, waman Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, waman a'ana ala qatli muslim bighairi haqqin walau bi syatri kalimah laqiyallah maktuban baina ainaihi ais min rahmatillah. Barang siapa yang membantu untuk membunuh seorang Islam, waliyadzubillah tabaraka ta'ala, walaupun dengan sebahagian perkataan. Ini bukan sebagai contohnya, orang tanya mana orang si fulan, dia kata tu, patutnya full kalimah, full words itu, tapi dia cakap tu sahaja, dan disebabkan itu orang Islam itu terbunuh disebabkan dia, waliyadzubillah. Jadi dia akan dimasukkan, dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan tertulis di dahinya ais min rahmatillah, orang yang putus harapan daripada mendapat rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Nak katakan bahawa dia tidak akan mendapat daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala yang maha luas. Ini baru separuh kalimah, separuh half word. Bagaimana pula kalau satu perkataan? Bagaimana pula dua perkataan? Bagaimana pula 3-4 perkataan? Bagaimana pula kalau dia ni yang merancang bagaimana sebagai orang Islam boleh terbunuh dan sebagainya, waliyadzubillah, maka keadaannya lebih teruk, waliyadzubillah tabaraka ta'ala. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala beri kita taufik untuk mengucapkan perkataan yang baik dan melakukan daripada amalan-amalan yang baik. Dan antara amalan yang baik untuk kita lakukan, terutamanya pada bulan Ramadan yang mana akan datang kepada kita ni tak lama lagi, dalam kurang lebih 10 hari macam tu, 10 hari 2 minggu. Ya, ini disebutkan Nabi SAW adalah perkataan yang paling baik untuk kita ulang-ulang di bulan Ramadan adalah asyhadu an la ilaha illallah nastaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kita menyaksikan, membuat penyaksian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ketauhidan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta syurga dan minta perlindungan daripada neraka. Maka 4 perkara ini adalah perkara yang paling baik yang boleh kita lakukan, yang boleh kita banyakkan di dalam bulan Ramadan. Nabi SAW mengatakan akthiru min arba'i khisal, perbanyakkanlah daripada 4 perkara, khaslatan turduna biha rabbakum, 2 perkara yang mana dengannya kamu akan mendapat keridhaan Allah, dan 2 perkara yang mana kamu tak boleh tidak untuk melakukannya, iaitu minta syurga dan minta perlindungan daripada neraka. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan ahabbul kalami ilallah arba'u kalimat, perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah 4 perkara. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. 4 perkataan ini adalah perkataan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam hadis lain disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha khairum mimma talat alaihi syams. 4 perkataan ini adalah lebih baik, lebih mulia, lebih utama daripada apa-apa yang terkena daripada cahaya matahari. Apa-apa yang terkena daripada cahaya matahari, tak ada perkara yang lebih mulia daripada subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan khaslatan kalimatan khafifatan ala lisan, 2 perkataan yang ringan, yang mudah untuk disebutkan oleh lidah, thaqilatan fil mizan, yang berat di atas neraca timbangan, habibatan ilar rahman, yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Perkataan yang mudah, yang ringan, yang senang, yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kita sebut Allah sayang kita. Berapa ramai orang yang terkadang mengatakan perkataan-perkataan yang mudah juga akan tetapi mendatangkan kemarahan Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi di sini subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, ini
sangat mudah untuk dibaca, akan tetapi berapa ramai orang yang diharamkan, yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengucapkannya. Fa ya fawz alladhi yataraddad ala alsinat tul a'marihim hadhihi al-kalimat al-ajibat al-mahbubat ila ar-rabb. Maka beruntunglah orang-orang yang daripada kecil sehinggalah ke akhir hayat mereka ini tak ada perkara lain yang diulangi oleh mulut mereka itu kecuali perkataan-perkataan yang mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun keridaan Allah. Daripada kecil mereka dah dilatih untuk subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar dalam apa-apa perkara yang mereka lakukan, sehingga ianya mendatangkan kecintaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walidha addaballah as-sahabah alla yarfa' aswatahum fawqa sautin nabi. Dan disebabkan pentingnya untuk menjaga perkataan, bahkan intonasi dalam mengucapkan perkataan tersebut, maka sahabat-sahabat Nabi SAW diingatkan agar supaya mereka menjaga adab apabila mereka bersama Rasulullah SAW, dan agar supaya mereka tidak meninggikan suara mereka lebih kuat daripada suaranya Rasulullah SAW. Dan mereka tidak memanggil Rasulullah itu seperti mereka memanggil orang-orang lain daripada sahabat-sahabat ataupun ahli keluarga mereka. Wa an yuhsinu alfazahum 'inda al-khitab wa nidaih, dan memilih daripada perkataan-perkataan yang menunjukkan kehormatan kepada kekasihnya Allah Subhanahu Wa Taala apabila memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mereka layak untuk ada bersama Rasulullah, duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana Rasulullah ini kekasih Allah, maka tidak layak untuk duduk bersama Rasulullah kecuali mereka-mereka yang menjaga adab kepada kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. La ilaha illallah. Yaqul kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna tasyahhud kama yu'allimuna surah minal Quran. Sahabat-sahabat mengatakan bahawa Rasulullah mengajarkan kami kalimah ataupun doa tasyahud seperti mana Rasulullah mengajar kami surah-surah. Seperti mana Rasulullah ajar kami tasyahud. Tasyahud ni basically kita ucapan yang kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam salah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam baca ataupun membaca daripada ucapan tersebut ini sewaktu Isra' dan Mi'raj, sewaktu menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka nak menghadap orang besar pun ada dia punya protokol, ada perkataan-perkataan yang digunakan, seperti sebagai contoh nak berucap dengan sultan ataupun dengan raja dan sebagainya, hendaklah kita menggunakan perkataan-perkataan yang layak untuk mereka. Bagaimana pula Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana pula kekasih Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tidak disebut nama Allah kecuali disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama nama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga di dalam as-salah kita diajarkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kemudian diajarkan pula bagaimana kita nak beri salam kepada orang-orang salih. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Wa hakadha, diajarkan kita adab bagaimana nak tutur bersama orang-orang yang dekat darjat mereka, kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apa yang terdapat di dalam syurga. Fiha ainun jariyah, di dalamnya terdapat sungai-sungai yang mengalir, sungai yang luas, fayyad, yang dipenuhi dengan air, bilaban, dan dipenuhi dengan susu, dan dipenuhi dengan madu, dan juga terdapat sungai-sungai daripada khamar, daripada arak, ladzatan lisyaribin, yang indah, yang enak untuk diminum. Fatajri anharan, maka ada banyak sungai di dalam syurganya Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ainan yashrabu biha ibadullah, ya ini mata air yang diminum oleh hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, yufajjirunaha tafjira, yang disalurkan disalurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam syurga. Akan tetapi seperti yang dah disebutkan, ya ini perkara-perkara yang ada di dalam syurga ini tidak seperti di dunia, ataupun tidak seperti yang boleh kita bayangkan. Maka kalau kita tengok sungai dekat dunia ni, dia kena ada saluran dia untuk dia mengalir. Jadi sungai di dalam syurga ini dia tak mengalir di dalam saluran dia, macam apa dia orang panggil, yang kira macam ada longkang lah. Tak ada, dalam syurga ni tak ada longkang. Jadi air tu mengalir di atas permukaan,
Dia air tu mengalir di atas permukaan tanpa ada salur air. Wahakadha. La ilaha illallah wa yartafi wa tamshi fawqa al-ard manzaruha ajib. Jadi pandangan kepada sungai-sungai syurga ni ajib, yakni mengasyikkan wa tahta amri sahibiha. Bukan hanya begitu, bahkan dia mengalir mengikut perintah tuan dia. Yakni dekat syurga, katalah syurga si fulan, dia owner syurga tersebut, maka dia akan katakan, okey, sungai susu alir ke sini, sungai arak mengalir ke sana. Wahakadha, dia ikut suka hati dia mana dia nak arahkan sungai tersebut untuk alir. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebutkan mathalul jannati allati wu'idal muttaqun, perumpamaan syurga yang dijanjikan oleh orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa minal muttaqin. Semoga Allah jadikan kita daripada ahli syurga dan mereka-mereka yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Fiha anharum min ma'in ghairi asin. Di dalamnya terdapat air yang tidak berubah. Yang tidak berubah. Ya, ini air dekat dunia ni kalau biar lama kadang-kadang berubah bau dia dan sebagainya. Air dalam syurga tak berubah. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'mu. Begitu juga terdapat terdapat sungai daripada susu yang mana rasa dia pula tak berubah. Dekat dunia ni susu ditinggal lama dia akan jadi busuk. Beberapa hari tak simpan, hatta tak simpan dalam peti sejuk dah jadi rosak. Wa anharu min khamr, dan sungai daripada arak. Arak dekat dunia ni merosakkan ataupun mengganggu kesihatan. Yang dia lakukan hanyalah hilangkan daya fikiran manusia. Kononnya nak hilangkan masalah-masalah dan sebagainya, ataupun kononnya style. Waliyadzubillah tabaraka wa ta'ala. Yal'ab bi sahibihim. Akan tetapi dekat syurga lazat untuk diminum, akan tetapi tidak mendatangkan mudarat untuk kesihatan. Wa anharum min asal, dan sungai daripada madu. Mushkilah asal fi dunia ghish. Kadang-kadang kita beli madu dekat dunia ni, orang tambah gula lah, orang tambah tu lah, orang letak tu, orang letak ni. Bahkan ada yang dikatakan bahawa orang letak chemical dan sebagainya di dalam madu. Akan tetapi madu di dalam syurga ini insya-Allah tidak ada perkara-perkara yang memudaratkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan walahum fiha min kulli thamarat. Kemudian bagi mereka ini ahli-ahli syurga terdapat berbagai jenis buah-buahan. Terdapat berbagai jenis buah-buahan. Fiha surur marfu'ah. Di dalamnya terdapat fiha surur marfu'ah. Didapat tahta-tahta yang ditinggikan. Nah, tempat-tempat duduk yang ditinggikan. Tartafi' bi sahibiha ila ma sya Allah. Yakni bila duduk di atas tempat tahta ni, dia akan ditinggikan mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Idza arada an yajlis yakhfid wa idza jalas irtafa. Ya, ini tahta-tahta ni tinggi. Tapi bila tuan dia nak duduk, dia akan rendah. Kemudian tuan dia akan duduk, dia akan tinggi balik. Dekat dunia ni berapa orang yang cipta macam-macam jenis tempat duduk. Ada yang massage chair, ada yang chair yang boleh baring straight, boleh pusing sana pusing sini dan sebagainya. Tempat duduk untuk orang sakit, untuk orang ni, untuk orang tu. Akan tetapi dekat syurga ni Allah Subhanahu wa taala jadikan kursi-kursi di dalam syurga ataupun tahta-tahta dalam syurga ni mengikut kehendak tuan dia. Mana-mana dia nak pergi dia boleh pergi, mana-mana dia nak tukar tempat duduk ni jadi apa, semuanya boleh. Nak jadi massage chair boleh, nak jadi tempat tu boleh, apa-apa semua boleh. Yatla' wa yanzil, nak naik tinggi, nak jadi rendah. Bimujarradil khatir qabla an yatakallam. Dekat dunia ni massage chair dia ada macam-macam jenis. Kuatlah, tak kuat, picit sana picit sini, ataupun nak pergi mana pergi sini. Wheelchair yang automatic dan sebagainya. Dekat akhirat tak perlu nak ada. Dekat dalam syurga tak perlu nak ada remote. Remote dia dekat dalam hati kita. Kita bayangkan je, kita niat je, dia akan jadi mengikut apa yang kita niatkan. Fiha ma tashtahihil anfus, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, yakni apa-apa yang kita kehendaki dalam syurga kita akan dapat. Apa-apa yang dikehendaki oleh hawa nafsu akan kita dapati di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wa akwabum marfu'ah, dan juga gelas-gelas yang disediakan. Wa akwabum mawdu'ah. Afwan. Naam. Dan gelas-gelas yang disediakan, iaitu
awani alladhi ma laysa laha silsilah hadir mahallu syarab ma yaghib. Naam. Jadi gelas-gelas yang tersedia bila-bila orang nak minum dah ada. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala sebutkan bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Yang ini ada perbezaan. Ada cawan, ada gelas, ada teko, semua ada dalam syurga. Yang ini bila nak minum benda tu tersedia dekat mana-mana tempat yang kita nak minum. Fama kana lahu udhun taji' 'inda an-nahar launuha yu'jibak la yazid wa la yanqus tashrab minha wa la naqas syai' qaddaruha taqdira. Yang ini bila kita datang kat syurga nak minum dah tersedia dah dengan pelayan-pelayan dia sekali. Dah tersedia dengan pelayan-pelayan dia sekali. Akan tetapi minuman yang paling indah adalah daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana terutamanya kalau kita dapat minuman tersebut daripada Rasulullah sendiri, dan yang lebih indah lagi mereka-mereka yang dapat minuman tersebut daripada tapak tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan atas kenikmatan. Allahumma akrimna bidzalik. Wa namariqu masfufah. Begitu juga dengan permaidani yang tersusun ataupun bantal-bantal sandaran yang tersusun. Wa namariqu masfufah, yang mana kita sandar dengannya yang cantik, yang indah. Wa zarabiyyu mabthuthah, dan juga permaidani-permaidani yang terhampar. Setiap tempat ada permaidani. Mana-mana kita pergi ada permaidani. Al-Malik yusallih furush indal bab haqqo. Kalau dekat dunia ni kita tengok orang-orang yang ternama dan sebagainya, ada kapet dekat sini, ada kapet dekat sana, ada red carpet, keluar daripada kereta pun ada kapet dan sebagainya. Dekat syurga mana-mana kita pergi semuanya akan terbentang permaidani-permaidani yang indah di setiap tempat. Jadi tak akan sama kalau dekat dunia ni apa, Turki punya kapet lah ataupun Iranian carpet dan sebagainya, maka permaidani di dalam syurga ini lebih indah, yang mana tidak terdapat di dunia. La ilaha illallah. Qudamukum fid dunya tadullukum ala azamati wa qudrati ish tata'ajab. Jadi ni yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan dekat syurga, dan begitu juga dekat dunia ni. Perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pun banyak daripada perkara-perkara yang indah, yang mana kalau kita fikir ianya menunjukkan ataupun menyampaikan kita kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada pengajian yang akan datang kita akan bahaskan daripada ayat afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, yang mana Allah Subhanahu wa taala juga menceritakan tentang keajaiban-keajaiban dunia, sebahagian daripada keajaiban-keajaiban dunia yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada manusia, agar supaya mereka mengambil iktibar, mereka mengambil peringatan tentang keagungan dan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala tambahkan ilmu yang bermanfaat buat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala manfaatkan ilmu tersebut buat kita dan jadikan kita orang yang bermanfaat, dan panjangkan umur kita sehingga kita dapat masuk pada bulan Ramadan ini dalam keadaan yang bersiap sedia untuk menunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala keinginan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana وقربات لنا في ديننا مع أهل القتر أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما، وارزق الكل حلالا دائما، وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون، واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون، واغفر واستر أنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعنا، والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء، وعلى الآل الكرام الشرفاء، وعلى الصحب المصابيح الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والعفو منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.